Bab 10. Dasar-dasar kerajaan. Dasar ekonomi baru. Terdahulu, saya akan menerangkan tentang apakah dasar ekonomi baru atau dengan panggilan akronimnya iaitu DEB. Dasar ekonomi baru adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia kedua tahun 1971 hingga 1975. Dasar ini merupakan rangka rancangan jangka panjang yang meliputi tempoh selama 20 tahun iaitu dari 1970 hingga 1990. Antara tujuan DEB diwujudkan adalah bertujuan untuk membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum di antara wilayah dan di antara kawasan dalam wilayah yang sama. Dasar ini digubal berdasarkan peristiwa hitam yang berlaku di Malaysia pada 13 Mei 1969. Matlamat utama dasar ini adalah untuk mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Teori pembentukan dasar ekonomi baru. DEB mendapat ilham daripada teori Keynes dan teori sosialisme. Sistem idea yang diperkenalkan dalam teori Keynes mengandungi elemen penting yang saling berkaitan iaitu penggunaan dan pelaburan. Hal ini berkait rapat dengan dasar ekonomi baru. Dasar ini adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata. Berbalik kepada teori Keynes, ia menekankan mengenai pentingnya permintaan berkesan yang bermaksud permintaan yang disokong oleh wang atau perbelanjaan sebenar. Berdasarkan teori ini juga, kerajaan adalah digalakkan untuk campur tangan secara aktif melalui dasar-dasar fiskal dan keuangan yang bersesuaian. Ia merujuk kepada perbelanjaan dan cukai kerajaan untuk mengawal tahap aktiviti ekonomi. Dasar fiskal mengembang atau menguncup akan dilaksanakan bergantung kepada keperluan yang dihadapi oleh sesebuah negara. Teori sosialisme pula adalah pandangan masyarakat mengenai kehidupan dan pengajaran kesetaraan sosial, malah pembasmian kemiskinan merupakan ciri utama sosialisme. Ciri ini adalah antara salah satu faktor pendorong perkembangan sosialisme. Teori sosialisme mempunyai hubung kait atau persamaan dengan dasar ekonomi baru kerana kedua-duanya mempunyai ciri yang hampir sama iaitu untuk membasmi kemiskinan dan kesetaraan sosial dalam kalangan masyarakat. Sejarah pembentukan dasar ekonomi baru. Seperti yang kita ketahui, dasar ekonomi baru digubal berdasarkan peristiwa hitam yang berlaku di Malaysia pada 13 Mei 1969. Mengikut sejarah Malaysia, kedatangan British ke Tanah Melayu ternyata telah mengubah sistem pemerintahan di Tanah Melayu. British memonopoli kuasa sama ada dalam sektor politik, ekonomi dan sosial sehingga telah mengurangkan kuasa Sultan Melayu dan pembesarnya. Penduduk asal di Tanah Melayu pada ketika itu adalah penduduk seperti orang Melayu,
orang asli, dan kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Pada awal abad ke-19 dan 20, pelombongan timah dan penanaman getah telah menggalakkan British untuk mengusahakannya secara besar-besaran. Namun begitu, kaum Melayu dan Bumiputera lebih berminat tinggal di kawasan kampung untuk mengusahakan tanah sendiri dan tidak berminat untuk bekerja di lombong serta di ladang. Disebabkan itu, British telah bertindak untuk mengeksploitasi ekonomi dengan mengimport tenaga-tenaga buruh dari China bagi mengusahakan lombong biji timah dan India bagi mengusahakan ladang-ladang getah dan dibawa masuk ke tanah Melayu secara beramai-ramai. Kemasukan tenaga-tenaga buruh dari China dan India telah menyebabkan berlakunya amalan pecah dan perintah yang diamalkan oleh British terhadap perkembangan masyarakat. Disebabkan itu, perbezaan jurang ekonomi yang ketara telah berlaku akibat dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British. Teori yang dominan pada ketika itu adalah teori kapitalisme atau pasaran bebas yang diasaskan oleh Adam Smith, yang mana kaya akan terus menjadi kaya dan yang miskin akan terus menjadi miskin. Masyarakat pada ketika itu telah dikelaskan mengikut jenis pekerjaan dan penempatan sehingga menyebabkan kaum Melayu dan Bumiputera lebih dominan kepada sektor pertanian di kawasan luar bandar, manakala kaum India lebih dominan kepada sektor peladangan di kawasan pedalaman. Ternyata pada ketika itu, kaum Cina sememangnya dilihat sebagai kaum yang dominan dalam menguruskan perniagaan dan dominan dalam sektor pelombongan yang mengaut hasil yang banyak di kawasan bandar. Namun begitu, peristiwa 13 Mei yang berlaku juga bukanlah disebabkan oleh ekonomi semata-mata, tetapi ia juga disebabkan oleh ketidaksefahaman yang berlaku antara kaum Melayu dengan kaum Cina akibat layanan yang berbeza sejak zaman pemerintahan British. Hal ini kerana ketika zaman pemerintahan Jepun, kaum Melayu diberikan layanan yang istimewa dan berat sebelah yang menjejaskan lagi sosial antara kaum. Malah wujud pula pandangan dan ideologi yang berbeza antara kaum akibat kewujudan sekolah vernacular yang akhirnya memburukkan lagi perpaduan antara kaum di Malaysia. Strategi dasar ekonomi baru. Sebelum tahun 1971, pembangunan ekonomi hanya berfokuskan kepada usaha menggalakkan pertumbuhan ekonomi semata-mata. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membuktikan bahawa penekanan yang berfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata juga boleh menyebabkan tercetusnya masalah kepada sosioekonomi yang tidak seimbang. Matlamat utama dasar ini adalah untuk mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Malah, dasar ini telah disusun dan dijalankan mengikut strategi serampang dua mata. Terdapat dua strategi serampang dua mata yang digunakan dalam dasar ekonomi baru. Yang pertama adalah untuk mengurang dan membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan yang diberikan kepada semua rakyat tanpa bersifat prejudis antara kaum. Yang kedua adalah untuk menyusun semula masyarakat bagi mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum yang wujud mengikut fungsi-fungsi ekonomi seperti sebelumnya. Punca utama yang sebenarnya berlaku
sehingga menyebabkan ketidakpuasan antara kaum adalah faktor kemiskinan. Kadar kemiskinan antara kaum seharusnya perlu diteliti semula bagi menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan projek pembangunan agar mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan yang menganggur, menambah daya pengeluaran dan pendapatan, memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan, mengurangkan jurang perbezaan antara kaum antara kawasan bandar dan luar bandar dan juga di antara wilayah, memodernkan kehidupan di luar bandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Hasrat kerajaan menjelang tahun 1990 terhadap ekonomi Malaysia adalah penyertaan sebanyak 30% bagi Bumiputera, 40% bagi bukan Bumiputera dan 30% bagi pelabur-pelabur luar negeri. Hasrat ini adalah sebagai lambang terhadap komposisi kepentingan kaum di negara ini. Oleh itu, beberapa strategi telah disusun bagi mencapai matlamat penyusunan semula dasar ekonomi baru. Strategi berikut telah disusun seperti meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. Menambahkan lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menemukan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham Nasional, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kejora dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dasar ekonomi baru mempunyai kelemahan dari segi strategi kerana masih meneruskan sistem pecah dan perintah. Terdapat usaha seperti bagi mengurangkan jurang pendapatan dan kemiskinan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. Pembangunan di luar bandar dilakukan untuk membantu golongan Bumiputera mempunyai peluang pekerjaan dan menjana pendapatan. Contohnya, seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Majlis Amanah Rakyat MARA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dan Institusi Pembangunan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia MARDI. Usaha yang dilakukan ini telah berjaya meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan Bumiputera serta melahirkan tenaga buruh mahir di kawasan luar bandar. Hal ini menunjukkan dasar ekonomi baru hanya berjaya dalam menangani kemiskinan dan berjaya dalam pembangunan modal insan dalam kalangan masyarakat Bumiputera. Malah, model ekonomi baru yang meneruskan kesinambungan matlamat dasar ekonomi baru juga telah gagal menangani masalah pembasmian kemiskinan dan jurang pendapatan antara kelas, kaum dan wilayah serta perbezaan ketara, rantaian bekalan dan penyusunan semula ekonomi negara. DEB mempunyai kelemahan dari strategi kerana masih meneruskan sistem pecah dan perintah
kerana terdapat ketaksamarataan dalam pembasmian kemiskinan, dan mencapai pembangunan holistik kerana dasar ekonomi baru dikatakan hanya cenderung kepada pembangunan masyarakat Bumiputera sahaja.